Ada? Ada? Internet mana? Internet pun tak ada. Bagi skrip. Test 1, 2, 3, 4, 5. Test mic 1, 2, 3, 4, 5. Test 1, 2, 3, 4. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntung, tubuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih diucapkan kepada para hadirin dan hadirat kerana sudi meluangkan masa bersama kami di dalam webinar yang bertajuk Permengkasaan Bidang TVET untuk kekal relevan, pemacu masa hadapan dan lestari. Menadah tangan tanda keredaan, lafaz bismillah, pekukuh tautan, doa di pohon penuh pengharappan agar webinar mendapat keberkatan. Bagi memberkati program webinar kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang bakal dipimpin oleh saudara Ammar Badiuzzaman bin Mat Yazid. Dipersilakan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator majlis. Kita akan mulakan bacaan doa dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Ammar Badiuzzaman bin Mat Yazid atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam webinar pada petang ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video gimmick hasil daripada ahli-ahli kelas SHPJ. Dipersilakan. Apa itu TVET? TVET adalah Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Skop TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Tujuan TVET diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Kini terdapat lebih daripada 500 institusi TVET awam yang menawarkan pelbagai program TVET bagi semua peringkat pendidikan. Terdapat pelbagai program dan kemahiran teknikal yang ditawarkan di dalam bidang TVET ini seperti bidang kulinari, pembuatan pastry, perkhidmatan pembaikan dan servis diagnostik serta banyak lagi. TVET sering disalaharti sebagai pilihan kedua dan hanya layak untuk individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Kenapa ia masih dilihat sebagai kelas kedua berbanding dunia akademik, sedangkan di negara maju, golongan ini dipandang tinggi serta mendapat tempat sewajarnya dari segi pendapatan dan pengiktirafan? Selain itu, bidang TVET ini dipandang rendah oleh masyarakat kerana kebanyakan pekerja dalam bidang ini rata-ratanya tidak mempunyai daya keterampilan yang tinggi sehingga mewujudkan persepsi yang negatif atas dasar faktor persekitaran kerja mereka yang lasak dan mencabar. Setelah apa yang dilihat, terdapat perkara negatif yang telah dibangkitkan dalam isu TVET. Adakah TVET dapat membuka mata masyarakat yang ianya penting untuk negara kerana bagi merealisasikan IR 4.0? Jadi, bagaimana untuk kita memperkasakan bidang TVET supaya kekal relevan dan lestari? Jadi, mari kita tanya pendapat mereka yang lebih arif dalam bidang TVET.
Demikianlah sedikit sedutan video berkenaan tentang isu-isu atau permasalahan yang bakal dibincangkan oleh kami sebentar lagi. Baiklah, sebelum tirai webinar dibuka, Demikian sedikit sedutan video berkenaan tentang isu-isu dan permasalahan yang bakal dibincangkan sebentar lagi. Baiklah, sebelum tirai webinar dibuka, sebelum Kala mula bicara, sebelum ilmu meresap di jiwa, kata orang tak kenal maka tak cinta. Saya Abdul Khalis Fitri bin Abdul Ghani dan saya Nur Atika Ashkila selaku moderator anda pada petang ini. Seterusnya, bersama kita Encik Muhammad Zairi bin Mat Nasruddin atau lebih selesa dipanggil Cikgu Zairi merupakan ahli panel kita pada petang ini. Beliau merupakan Ketua Bidang Teknikal dan Vocational dan seorang guru di SMK Jengka Pusat 2. Mempunyai pengalaman mengajar selama hampir 18 tahun bermula di SMK LKTP Chini, Pekan pada tahun 2005 hingga 2007 sebagai guru pelatih dan penempatan semula untuk guru-guru option MPV SMK Jengka Pusat 2 Maran Pahang pada tahun 2008 hingga kini. Kemudian, beliau juga berjawatan sebagai jurulatih utama dan ketua pentaksir Negeri Pahang bagi MPV Pemprosesan Makanan, ketua pengawas SPM pada tahun 2010 hingga 2018, penyelia kawasan SPM 2018 hingga 2019, pembina kandungan modul pembelajaran KSSM MPV Pemprosesan Makanan tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan juga pengubal item SPM MPV Pemprosesan Makanan. Betul tu Khalis. Cikgu Zairi juga telah banyak menyumbangkan jasa kepada sekolah untuk membangunkan bidang TVET. Antaranya mendapat penghargaan sebagai guru pembimbing kepada pelajar tingkatan 5 MPV SPM 2018 untuk pertandingan inovasi produk makanan anjuran Kolej Komuniti Jerantut Pahang. Seterusnya memenangi anugerah pingat perak dalam pertandingan inovasi dari kecil TVET Negeri Pahang pada tahun 2018. Cikgu juga telah memenangi anugerah Naib Johan serta tempat ketiga bagi pertandingan kemahiran inovasi produk makanan TVET peringkat Negeri Pahang pada tahun 2019. Cikgu juga telah menjalani pelbagai jalinan strategik dengan Kolej Komuniti Jerantut, Kolej Komuniti Bangan Serai Perak, Kolej Yayasan Felda, Kolej Metropolitasi Kucherahan Pahang dan terakhir sekali dengan Politeknik Kuantan Pahang serta Sabak Bernam Selangor. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Mari kita berkenalan dengan Cikgu Zairi terlebih dahulu. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Baiklah Cikgu. Saya yakin dan percaya bahawa ramai warga Malaysia sudah pun mengetahui apa itu TVET. Bahkan pada awal permulaan tayangan webinar pun kita ada memaparkan sebuah video yang bercerita apa itu TVET.
Tetapi yang menjadi persoalannya di sini, adakah TVET dengan dahulunya dan sekarang ni berbeza? Kerana bila kita sebut bidang TVET, rata-rata masyarakat akan memikirkan suatu bidang yang kotor, kena angkat berat, kena bermain dengan mesin besar. Adakah bidang TVET ni masih lagi begitu ataupun sudah pun berubah? Boleh cikgu berikan keterangan? Dipersilakan. Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada petang ini, iaitu saudara Abdul Qalis Fitri dan juga saudari Nur Atikah Ashkila. Ya. Baik, berbalik kepada persoalan pemerkasaan bidang TVET untuk kekal relevan, pemacu masa hadapan dan lestari. Tajuk ini amat luas dan bertepatan dengan perbincangan kita pada petang ini. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia di atas kesudian menjemput saya sebagai panel pada petang ini. Baik, berbalik kepada soalan moderator sebentar tadi, adakah skop TVET pada masa kini sama ada masih sama atau berbeza? Ini yang kita akan kupas di tajuk yang pertama. Right? Jadi jika kita lihat apa itu TVET, seperti mana dalam paparan video yang kita lihat sebentar tadi, TVET adalah Technical Vocational Education Training, itu dalam bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayunya adalah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Di mana pendidikan ini memberi proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Yang ingin ditekankan di situ adalah amalan industri. Baik, TVET ini khususnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Tenaga kerja bidang-bidang tertentu ini luas, ya, banyak berada di pasaran. Dengan adanya TVET ini, maka skop dia adalah standard pekerjaan yang diiktiraf, di mana dalam TVET ini dititik beratkan adalah dari segi komponen praktikalnya, kemahirannya, psikomotornya, dan yang paling utama di situ adalah pendedahan kepada latihan industri. Baik. Jadi persoalan tadi dibangkitkan oleh moderator pada petang ini, iaitu adakah TVET dahulu sama atau tidak dengan sekarang? Mesti berbeza jauhnya. Ini kerana kalau pada masa lampau 10 tahun yang lalu dalam RMK Rancangan Malaysia ke-10 terdapat 4 isu dan cabaran TVET yang telah dikenal pasti. Yang pertamanya adalah ini saya kumpulkan, saya simpulkan di dalam RMK ke-10, iaitu 2011 hingga 2015, di mana pertama kita lihat di situ kurangnya penyelarasan tadbir urus. Ini dahulu ya. Baik, seterusnya sistem penyampaian TVET yang juga tidak diselaras dengan baik, dan yang ketiga kurangnya pengiktirafan bagi kerjaya teknologis, dan yang keempat jurang kompetensi dalam kalangan tenaga pengajar itu wujud ya. Jadi saya akan kupas satu persatu secara luaran dahulu sebelum kita pergi lebih detail lagi. Di mana apa yang dikatakan sebelum ini, tadbir urus yang tidak terlaras ini, untuk makluman semua hadirat sekalian, TVET ini dikendalikan oleh 2 badan akreditasi ya. Seperti mana buat makluman semua, iaitu yang pertama MQA, iaitu badan yang mengiktiraf, dan satu lagi adalah di bawah JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kurikulum. Di mana 2 badan akreditasi ini kalau sebelum ini terpisah, dia tidak ada satu kedua-duanya ni masing-masing menguruskan institusi TVET masing-masing. Itu yang sebelum ini. Dan ini menyebabkan laluan artikulasi TVET yang tidak jelas. Di mana laluan pelajar-pelajar SKM, diploma satu bahagian dan satu lagi bahagian akademik satu bahagian. Maka wujudnya laluan pendidikan TVET itu tidak mencakupi ke peringkat lebih tinggi.
Baik, yang ketiga, kurang input dari pihak industri bagi pembangunan kurikulum. Ini kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, pihak industri hanya inginkan tenaga kerja yang mahir, tetapi mereka tidak dilibatkan secara mendalam dengan industri pendidikan Tibet. Jadi hari ini yang menyebabkan Tarik Urus Tibet pada 10 tahun yang lalu tidak terselaras. Baik, yang kedua di sini adalah berkaitan dengan bagaimana yang dikatakan penyampaian Tibet itu tidak terselaras. Baik, seperti mana makluman semua, sehingga kini lebih daripada 525 institusi pendidikan Tibet telah ditawarkan kepada umum, di mana lebih iaitu kita ada 7 kementerian yang institusi awam, manakala ada lebih daripada 813 institusi swasta yang menawarkan program Tibet. Ini bermakna pelbagai institusi telah menawarkan program Tibet, maka tidak ada satu penyelarasan. Jadi itu yang telah dikenal pasti dalam RMK ke-10. Baik, seterusnya berkaitan pula dengan tiada pengkhususan dalam institusi Tibet awam. Ini kita boleh lihat apabila setiap kementerian menawarkan pelbagai kursus yang masing-masing ingin menawarkan pendidikan Tibet yang bertaraf industri, tetapi tiada pengkhususan di situ. Dan yang ketiga iaitu tiada sistem penerapan untuk prestasi. Ini kita dapat lihat apabila semua institusi mengeluarkan graduan Tibet, maka siapakah badan yang mengiktiraf prestasi graduan Tibet ini? Itu berkaitan dengan sistem. Baik, yang ketiga, kurangnya pengiktirafan bagi kerjaya teknologis. Ini memang dikenal pasti. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat tidak pakar jurutera dan juga pakar-pakar teknologi ini ada di Malaysia, tetapi tiada pengiktirafan untuk golongan ini. Jadi apabila dikenal pasti, maka dalam RMK ke-11 telah ada wujudnya pengiktirafan ini. Dan yang keempat, jurang kompetensi dalam kalangan tenaga pengajar ini wujud apabila pelbagai institusi menawarkan program Tibet. Baik, dalam kanvas, kalau kita lihat di paparan sekarang, dalam kanvas strategi bagi Tibet ini memang jelas, di mana melalui rancangan Malaysia ke-11 2016-2020, di mana program berimpak rendah telah dihapuskan. Ini bagaimana kita nak menangani strategi 10 tahun yang lalu, iaitu bagaimana nak memastikan jurang Tibet itu dapat dikecilkan. Jadi kita hapuskan, kerajaan telah menghapuskan program-program berimpak rendah dan mengurangkan pelaburan untuk pembinaan infrastruktur Tibet baru dan program yang bertindan. Baik, dan dalam RMK ke-11 juga kita telah kenal pasti, iaitu menambah pembiayaan untuk Tibet. Ini dapat dibuktikan apabila dalam bajet 2022 yang telah dibentangkan baru-baru ini, bajet Tibet semakin tahun semakin bertambah. Yang seterusnya, aliran Tibet sebagai kerjaya pilihan. Yang ini yang telah mendapat perhatian umum, di mana kalau sebelum ini Tibet ni hanya dipandang kelas kedua, kelas ketiga, maka apabila adanya penambahan aliran Tibet, maka dia menjadi satu kerjaya pilihan kepada pelajar-pelajar untuk sambung dalam bidang Tibet. Seterusnya, tenaga pengajar Tibet yang berkualiti. Sejak akhir-akhir ini, pencara-pencara tenaga pengajar Tibet telah di grooming ataupun telah diberikan satu kursus kemahiran yang berkualiti. Yang berkualiti akan diiktiraf dan ada badan-badan yang menilai tenaga pengajar ini. Dan untuk itu juga kita juga telah mencipta dan mewujudkan kurikulum yang diterajui oleh pihak industri itu sendiri, supaya kurikulum Tibet ini dapat diselaraskan. Dan untuk itu dalam RMK ke-11
kita dapat lihat Lembaga Teknologi Malaysia telah mengiktiraf, jurutera telah mengiktiraf pakar-pakar dalam bidang teknologi ini sebagai orang yang bertaraf profesional. Dan yang seterusnya kita juga telah mencipta penyelarasan akreditasi TVET di mana seperti makluman tadi MQA dan GPK telah terpisah. Jadi apabila ada penyeragaman akreditasi TVET ni, maka wujudlah keseragaman dari segi akreditasi. Dan seterusnya sistem tadbir urus tunggal TVET. Ini penting untuk memastikan graduan TVET ni benar-benar berkualiti dan memenuhi industri, keperluan industri. Dan kalau kita lihat di situ telah diwujudkan juga jawatan kuasa kemahiran industri dalam RMK ke-11. Seterusnya, kalau kita lihat dari paparan ini memang jelas sasaran kerajaan di mana laluan pendidikan lepasan SPM bermula pada tahun 2010 pada mulanya telah dikenal pasti yang menyambung pengajian lepasan SPM 2010 iaitu 25% sahaja, dan ini melebihi daripada sasaran pada tahun 2020 di mana telah mencapai 45% TVET. Dan dalam RMK ke-12, kerajaan telah menetapkan sasaran 2025 di mana 55% pelajar lepasan SPM mengambil pendidikan TVET. Ini dapat dibuktikan melalui rancangan Malaysia ke-12, sasaran terpilih, di mana cabaran hala tuju TVET negara mensasarkan seperti mana yang dimaklumkan tadi, 55% pengambilan pelajar lepasan SPM dan kebolehpasaran graduan iaitu di IPT dan juga institusi TVET ditingkatkan kebolehpasaran graduan TVET. Baik, dalam usaha itu Kementerian Pengajian Tinggi telah menyahut seruan kerajaan di mana telah diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad iaitu Menteri Pengajian Tinggi pada 8 Oktober 2021 di mana di situ dinyatakan Majlis TVET Negara telah ditubuhkan. Seterusnya menubuhkan Industry Advisory Committee di peringkat nasional. Ini seperti mana yang telah dipaparkan telah diwujudkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Yang ketiga, melaksanakan pendekatan pembelajaran industri. Ini memang wujud di KPT di mana jalinan jaringan di industri amat baik. Jadi usaha ini mampu meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Seterusnya yang keempat, melaksanakan program CEO fakulti dan juga mewujudkan kolaborasi dengan industri. Ini adalah sebahagian daripada usaha-usaha KPT bagi meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Seperti mana yang telah diketahui umum, program TVET telah diumumkan oleh Perdana Menteri iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam rancangan Malaysia ke-12 di mana program TVET akan diperkasa dengan menambah baik ekosistem, meningkatkan kualiti program melalui akreditasi, pengiktirafan dan persijilan badan bertaraf antarabangsa serta memperkenalkan sistem penarafan institusi TVET. Jadi nampak daripada 10 tahun yang lalu sehingga sekarang banyak telah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Ini selaras apabila kalau kita lihat laluan pendidikan di Malaysia. Laluan pendidikan Malaysia kenapa ditunjukkan di sini kerana kita nak lihat di manakah kedudukannya TVET ini di peringkat sekolah. Jadi kalau kita lihat di sekolah rendah sekini telah wujudnya satu mata pelajaran reka bentuk teknologi
di peringkat sekolah rendah lagi telah ada. Ini salah satu pengenalan asas kepada pendidikan TVET itu sendiri. Baik, kita mulakan dengan pendidikan menengah rendah, di mana program TVET ni bermula pada tahun 2013, 2014, di mana pengenalan PAV iaitu pendidikan asas vocational, PAV untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Namun PAV ini telah dinilai semula dan disambung pula dengan PVMA. PVMA maksudnya program vocational menengah atas di tingkatan 4 dan 5. Dan waktu yang sama juga terdapatnya mata pelajaran vocational MPV di sekolah harian. Inilah dia kelompok-kelompok bermulanya TVET di sekolah harian. Dan seperti mana makluman semua, di kerajaan juga telah dalam RMK ke-11 telah mewujudkan college vocational di mana menukar sekolah menengah vocational dulu sekolah menengah vocational di upgrade ataupun ditambah baik dengan college vocational di mana college vocational ni dinaik taraf dan menawarkan sijil kemahiran Malaysia sehingga ke di peringkat diploma. Dan kalau kita lihat laluan pendidikan di Malaysia, di sini ditunjukkan bagaimanakah TVET itu bermula pada umur 13, 14, 15, 16, 17. Itu di peringkat persekolahan. Dan kalau kita lihat paparan berwarna biru itu adalah institusi TVET. Institusi TVET Pendidikan Tinggi KPM. Sekarang ni KPM dan KPT. Kalau sebelum ni pernah digabungkan. Dan sekarang ini telah dipecahkan kembali Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Baik, seterusnya apa lagi yang berbeza daripada itu? Baik, ditunjukkan di sini kenapa? Ini sebab sasaran kita sekarang adalah sekolah. Kenapa sekolah menjadi sasaran utama? Kerana pertama ramai pelajar. Kalau di Malaysia sekarang lebih daripada 5 juta murid yang bersekolah di Malaysia. Jadi TVET ini telah mula diperkenalkan seawal usia 16 tahun dan juga graduan isi TVET merupakan individu para profesional dalam bidang berkaitan dan ia adalah menjadi pemacu utama bagi melahirkan tenaga mahir. Dan ini yang paling penting. Kenapa TVET ni penting? Adalah untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada tenaga kerja asing. Inilah kunci utama kenapa TVET itu mula diperkasakan berbanding 10 tahun yang lalu. Okey, seterusnya dalam kerangka kelaikan Malaysia juga telah dinaik taraf di mana KKM kerangka kelaikan Malaysia telah menambah baik. Yang pertama iaitu kalau sebelum ini 3 sektor terlibat iaitu pendidikan tinggi, kemahiran dan teknikal dan vocational dan juga akademik. Tetapi mulai 2018 2 sektor sahaja iaitu akademik dan TVET telah digunakan dan telah dikecilkan 5 kluster hasil pembelajaran untuk TVET ini. Jadi ini menjadi rujukan utama dalam memastikan graduan TVET berkualiti. Dan seperti biasa masih lagi dikekalkan iaitu 8 tahap kelayakan bagi TVET ini. Seperti makluman semua, tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu adalah sijil, tahap 4 tu setara diploma, tahap 5 diploma lanjutan, tahap 6 sijil ataupun diploma siswazah ijazah sarjana muda, tahap 7 diploma pasca siswazah ijazah sarjana dan tahap 8 ijazah kedoktoran. Ini adalah 8 tahap dalam kerangka kelaikan Malaysia bagi mencapai graduan TVET yang berkualiti. Jika kalau kita lihat yang terkini dalam perkeliling MQA bilangan 22018, ini memang jelas telah dipecahkan kepada 2 sahaja iaitu akademik dan TVET.
Jadi ini adalah dua laluan bagi murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang cenderung ke arah akademik. Mereka akan memilih kepada sektor akademik, bermula daripada sijil, diploma dan seterusnya sehinggalah peringkat tertinggi PhD. Bagi TVET pula, jadi dia ada di situ bermula juga dengan sijil, diploma dan diploma lanjutan dan juga ijazah. Ini adalah kerangka kelayakan Malaysia yang terkini. Jadi itu saja secara umum berkaitan dengan apa bezanya antara dulu dengan sekarang berkaitan dengan TVET. Jadi, apa yang kita boleh lihat, skop bidang TVET masa kini semakin luas. Pelbagai bidang boleh kita ceburi oleh remaja-remaja zaman kini, di mana yang merasakan diri mereka mempunyai kemahiran dan kebolehan dari segi teknikal dan sebagainya. Dan juga mereka yang mahukan sesuatu yang baru untuk mereka terokai kekuatan diri masing-masing. Jadi, tidak salah untuk kita dorong mereka yang mahukan tuju kejayaan dalam teknikal dan vocational. Mereka juga tidak perlu risau akan kerja yang bakal menanti mereka apabila habis belajar nanti. Ya, betul. Baiklah, kita bergerak ke soalan seterusnya. Dalam era revolusi IR 4.0 ini, kita didedahkan dengan pembangunan teknologi yang sangat pesat. Jadi, setiap produk yang dihasilkan memerlukan tenaga mahir untuk proses baik pulih dan sebagainya. Oleh itu, tenaga mahir dalam bidang teknikal perlu wujud supaya kita tidak ketandusan sumber pekerja yang mampu untuk mengendalikan produk-produk yang sedia ada. Jadi, persoalannya, apakah tindakan yang mengukuhkan keberkesanan bidang TVET dalam struktur pendidikan untuk kita menghasilkan pekerja-pekerja mahir ini? Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih saudara Abdul Khalis atas pertanyaan yang kedua. Jadi kalau kita lihat tajuk ni, tindakan mengukuhkan keberkesanan bidang TVET struktur pendidikan. Baik. Jadi alhamdulillah sehingga kini saya telah berada di institusi pendidikan di sekolah telah 18 tahun dan mengikuti bidang TVET secara umumnya iaitu vocational, walaupun dia dalam bentuk vocational lebih daripada 12 tahun. Baik, yang pertamanya yang boleh kita laksanakan iaitu bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Ya, ini yang pertama. Hal ini selaras dengan saranan ataupun program ataupun bagaimana sasaran kerajaan dalam RMK ke-12 iaitu meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Di sini saya fokuskan iaitu di sekolah KB ataupun institusi TVET di SMK harian, di mana di SMK harian secara tidak langsung adanya mata pelajaran vocational, adanya program asas vocational, adanya program vocational menengah atas dan ada juga PIMA iaitu perantisan industri menengah atas di sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Jadi ini adalah laluan awal tadi. Kenapa penting? Kerana sasaran pelajar ini ramai, skopnya luas. Kita mungkin ada satu pertanyaan daripada umum. Kita ada college vocational, kita ada institusi TVET yang lain. Kenapa di sekolah kita kena perkasakan? Okey. Untuk makluman semua, kenapa MPV ditubuhkan? MPV diwujudkan di sekolah-sekolah harian adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar lepasan tingkatan 3 untuk sambung pengajian vocational ataupun TVET ini bermula di tingkatan 4 ya. Jadi di situlah wujudnya MPV. MPV ni mula diperkenalkan bermula awal tahun 2000 2001 di situ MPV telah ada. Jadi di sinilah bermulanya MPV. Dan seterusnya disusuli dengan PAV dan PVMA serta PIMA. Tetapi MPV ini tidak cukup. Kenapa? MPV ini hanya menjurus kepada kita bukan nak sampai ke keperluan industri. Dan untuk itu wujudnya PAV, wujudnya PVMA, wujudnya PIMA
iaitu kita untuk mencapai keperluan ataupun mencapai kehendak industri itu sendiri. Jadi untuk itu kualiti guru TVET perlu dimantapkan. Bagaimana untuk memantapkan guru-guru TVET ini? Yang pertamanya sudah tentu melalui latihan dalam perkhidmatan yang kita ada di bawah KPM sendiri, iaitu sistem latihan pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM, di mana setiap guru dan juga warga pendidikan perlu mengikuti latihan cukup setahun latihan, iaitu 5 hari setahun, dan ini boleh digunakan sebagai salah satu kayu ukur untuk memastikan kualiti guru TVET itu berkualiti. Dan juga guru-guru TVET juga perlu bergerak, iaitu boleh mengikuti kursus-kursus pendek yang ditawarkan. Banyak sebenarnya kursus-kursus pendek berkaitan TVET, iaitu contohnya kita boleh pergi ke Giat Mara, kita juga boleh pergi ke Kemas, juga kita juga boleh pergi ke College Community. Ini antara program-program yang boleh guru-guru TVET ikuti untuk memastikan pendidikan TVET itu diperkasakan. Apabila pendidikan TVET itu diperkasakan, sudah tentu hasilnya adalah murid, maka murid akan menjadi lebih berdaya saing dan mampu mengikuti TVET dengan lebih baik, ya. Seterusnya, bagaimana kita nak perkasakan, nak meningkatkan kualiti TVET? Baik, bermula iaitu pendidikan STEM TVET di peringkat menengah atas. Ini perlu, di mana mata pelajaran elektif di bermula tingkatan 4 dan 5 perlu diselaraskan, bukan nak kata selaras, mungkin perlu ditambah baik, ya. Iaitu contohnya elektif mata pelajaran, tingkatan 4 5 menawarkan mata pelajaran MPV. Ini adalah satu yang baiklah, kerana dia menyokong TVET itu sendiri. Dan juga subjek-subjek ke arah teknikal, di mana GKT, kalau kita lihat sekarang GKT, grafik komunikasi teknikal, pelajar tingkatan 4 telah belajar. Ini menjurus kepada STEM TVET, ya. Baik, seperti makluman tadi, iaitu MPV juga ada yang telah dinaik taraf, iaitu MPV ada 12 program MPV yang telah naik taraf ke PVMA, iaitu antaranya penyediaan makanan, membuat pakaian, seni kecantikan, animasi, otomotif, ya. Ini adalah program PVMA yang telah dinaik taraf di sekolah-sekolah harian. Yang seterusnya, hala 7 TVET perlu dimantapkan, di mana apabila sekolah-sekolah harian menjadi rujukan utama, maka TVET itu akan lebih luas, ya. Dan disarankan kerjasama sekolah, ya. Sekolah-sekolah dan juga institusi TVET awam perlu diperkasakan, ya. Perlu dimantapkan, di mana boleh kerjasama ni boleh dibuat, boleh dilaksanakan. Kalau saya sendiri sebagai ketua bidang teknik vocational, dan juga saya juga guru yang mengajar MPV, saya menjalinkan hubungan dengan kolej-kolej yang menawarkan latihan TVET itu. Jadi ini salah satu cara bagaimana nak meningkatkan kualiti pendidikan TVET di sekolah, ya. Dan yang terakhir di situ difokuskan bagaimana kita nak memastikan program TVET di sekolah daerah negeri diperluas. Ini boleh dimantapkan melalui pertandingan-pertandingan inovasi. Saya sendiri telah ikuti pertandingan inovasi pada tahun 2018-2019. Saya bawa pelajar-pelajar saya bertanding dengan pelajar-pelajar kolej community, politeknik dan juga sekolah-sekolah lain yang menawarkan MPV. Ini salah satu cara bagaimana nak meningkatkan kualiti pendidikan TVET. Jadi di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri perlu ada penyelarasan supaya program TVET dapat dimantapkan dari tahun ke tahun. Yang kedua, bagi mengukuhkan tadbir urus TVET, kalau kita lihat di sini di sekolah menengah harian,
kita ada hierarki. Kita tahu di sekolah harian ni bermula daripada tuan pengetua, daripada JPK pentadbiran, seterusnya ketua bidang TVET itu sendiri, dan yang paling penting di situ guru-guru pelaksana, iaitu guru-guru TVET. Guru-guru TVET di sekolah ni sebenarnya luas. Guru-guru, kalau dulu guru-guru kemahiran hidup, sekarang ni telah ditambah baik, iaitu guru-guru RBT. Ini adalah guru-guru TVET yang perlu diperkasakan, yang perlu dimantapkan dari semasa ke semasa. Jadi melalui kurikulum standard sekolah menengah TVET, MP telah mula diperkenalkan bermula tahun 2017. MPV awal lagi MPV telah wujud 2001 MPV dan ada juga 12 program MPV tadi juga telah di upgrade kepada PVMA, dan juga jadi kurikulum ini telah dimantapkan dari tahun ke tahun. Jadi ini bermakna KSSM itu sendiri telah menyokong TVET supaya TVET ini dipandang tinggi untuk dipandang tinggi di masyarakat umum. Seterusnya, apabila kurikulum telah disusun dengan baik, maka outcome murid itu bagaimana hasil murid itu TVET ni. Jadi mungkin kita dapat lihat melalui kebolehpasaran selepas PT3. Kalau kita lihat PT3 itu bukan sekadar hanya pentaksiran tingkatan 3, tetapi dia lebih kepada holistik. Bagaimana untuk memastikan kemenjadian pelajar tingkatan 3 ini untuk terus sambung dalam program TVET. Mungkin di peringkat sekolah boleh membuat kajian pasaran minat budak ini. Di mana selepas hala 7 pelajar murid-murid ini selepas tingkatan 3. Ini perlu dilakukan di peringkat sekolah. Jadi perlu diteruskan supaya TVET dapat dimantapkan. Bagaimana pula dengan sumber bahan PDP TVET? Okey, ini perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Bukan sahaja pengetahuan, bukan sahaja kemahiran, bukan sahaja kepada kurikulum itu sendiri. Maka kalau kita lihat sekarang dalam fasa pandemik, fasa endemik, TVET boleh diteruskan melalui hybrid. Kita lihat sekarang hybrid, pembelajaran secara dewi, di mana mungkin teori kita boleh laksanakan secara maya, tetapi praktikalnya masih lagi kita menggunakan hands on. Tetapi kita dapat mengurangkan kontak di situ. Ini salah satu cara bagaimana untuk terus memantapkan PDP TVET. Okey, seterusnya kalau kita lihat guru TVET di sekolah-sekolah harian, di mana option kritikal, memang kita tahu bahawa option TVET ini amat kritikal di sekolah-sekolah harian. Jadi kita perlu tambah baik, iaitu dari tahun ke tahun guru TVET perlu disegerakan pengambilannya. Jadi guru TVET seperti tadi, dia merangkumi mata pelajaran teknikal lah. Baik, seterusnya kita kena pelbagaikan sumber dan dana TVET ini. Ini perlu dimantapkan melalui jalinan dan jaringan dengan institusi TVET. Okey, seperti contoh, saya tidak ambil yang jauh sebab hal ini saya laksanakan sendiri di sekolah saya dan pelajar-pelajar saya, di mana saya sendiri menjalinkan hubungan dengan kolej komuniti, dengan politeknik, dengan industri pun sekali saya telah menghubung jalinkan. Di situlah kita dapat mempelbagaikan sumber supaya TVET itu dapat diperkasakan. Dan yang paling penting di sini, kita adanya alumni TVET. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti latihan TVET, perlunya ada data, perlunya ada alumni supaya alumni ini menjadi gayu pengukur kepada sebuah institusi TVET itu sendiri. Berapa banyak telah dilahirkan, berapa banyak pelajar yang mengikuti kursus dan sebagainya. Baik, seterusnya ketiga, apa yang kita boleh kukuhkan dalam bidang TVET, dalam struktur pendidikan. Yang ketiga, ini memang kita tak boleh lari dah. Kita perlu memanfaatkan teknologi baru, di mana seperti mana yang kita ketahui, perkembangan IR 4.0 iaitu Industrial Revolution ataupun revolusi industri 4.0 telah memberi kesan kepada TVET itu sendiri.
iaitu di mana pada masa kini teknologi AI, pendigitalan, internet mudah alih berkelajuan tinggi, analisis data raya, teknologi IoT menjadi pasaran yang terkini. Jadi bagaimana kita kena ubah? Institusi TVET itu sendiri perlu ubah pembelajaran, iaitu mungkin kita boleh lihat di situ adalah perkasakan TVET melalui pembelajaran digital. Ini penting ya. Ini penting supaya bagaimana kita kena ikut peredaran zaman ya. Jadi kalau kita lihat di situ bagaimana kita nak mantapkan pembelajaran. Seperti mana saya sebutkan tadi, kita boleh gabungkan iaitu pembelajaran secara teori kita boleh lakukan secara maya, secara tidak jumpa pun melalui platform-platform yang sedia ada. Di KPM sendiri kita ada platform Delima di mana guru-guru, murid-murid bahan-bahan dapat disalurkan melalui platform ini. Ini salah satu platform yang telah diketengahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, PDP dan pentaksiran juga boleh dilaksanakan menerusi teknologi digital. Kalau sebelum ni pentaksiran kita ataupun ujian kita, penilaian kita melalui hands-on, melalui kertas. Tetapi apabila adanya teknologi baru, maka teknologi digital ni perlu dimanfaatkan secara bersama. Dan hal ini dapat dikukuhkan lagi apabila kita membuat jalinan jaringan dengan institusi TVET, di mana apabila adanya MOU ini, maka kurikulum kita dapat digabung jalinkan secara bersama melalui teknologi dan aktiviti pengajaran secara VR, secara AR, secara AR, AI dapat diguna pakai. Jadi industri institusi TVET perlu memastikan, perlu memanfaatkan teknologi baru bagi menghadapi cabaran perkembangan IR 4.0. Baik, seterusnya bagaimana kita nak memantapkan lagi bidang TVET? Yang keempat, memastikan kesaksamaan outcome pembelajaran TVET ya. Ini disarankan dalam RMK 12 di mana pendidikan TVET untuk semua, bukan untuk pelajar-pelajar khusus sahaja, tertentu sahaja, tidak ya. Jadi pendidikan TVET ni untuk semua. Jadi kita telah ada kursus-kursus sekolah-sekolah khas ini, iaitu murid berkeperluan khas, murid orang asli, murid di pedalaman dan juga pelbagai etnik dan kaum yang ada di Malaysia. Ini mampu memastikan lepasan SPM TVET dapat dipelbagaikan dalam lapisan masyarakat ya. Jadi kita boleh menawarkan kursus-kursus TVET tertentu yang boleh dimanfaatkan. Mungkin kalau kita lihat situasi keadaan setempat, contohnya kalau kawasan setempat itu banyak industri yang berkaitan dengan kereta, maka wujudlah di situ satu program berkaitan dengan kereta ataupun otomotif. Sama juga kalau kawasan tersebut, kawasan pedalaman tersebut banyak penduduknya menggunakan motosikal. Jadi alangkah baiknya di sekolah juga, di sekolah-sekolah tertentu juga wujudnya kursus MPV, kursus PVMA dalam bentuk motosikal itu sendiri. Ini itu yang dikatakan kenapa kursus TVET tertentu dimanfaatkan. Ini penting apabila pendidikan TVET untuk semua, maka secara tak langsung dia menggalakkan laluan TVET selepas PT3. Jadi kita nak lihat negara kita mencapai sasaran TVET, lepasan SPM TVET 2025, 55% mengikuti program TVET lepas SPM. Jadi apabila adanya program-program ini di sekolah, maka sudah tentu minat dan juga kecenderungan murid itu ke TVET lebih tinggi ya. Dan seperti mana yang seperti saya maklumkan tadi, MPV, PAV, PVMA perlu diberi keutamaan. Perlu dimantapkan di sekolah-sekolah harian. Bagaimana? Nanti kita akan tengok kesan ya. Dan seterusnya, yang kelima, kita sedia maklum
tadbir urus TVET ni bertindan. Jadi kita perlu adanya penyelarasan. Kita tak nak urus tadbir TVET ni di peringkat negeri lain, di peringkat daerah lain, di peringkat sekolah lain. Jadi pemantauan TVET ni perlu bermula di JPN, diturunkan ke peringkat PPD dan akhirnya pelaksanaannya di sekolah. Kalau kita lihat di jabatan sendiri, Jabatan Pendidikan Negeri, kita ada sektor pembelajaran TVET negeri dan ini perlu dimantapkan, diperkasakan. Jadi apabila TVET negeri itu mantap, insya-Allah di peringkat daerah, di peringkat sekolah akan mantap. Baik, dia boleh dilakukan apabila melalui promosi jenama TVET. Jenama TVET ni perlu dipromosikan, dihebahkan di media sosial. Dan kita sekarang ada berbagai medium, ada Telegram, ada blog, ada WhatsApp, ada TikTok. Jadi kenapa medium ini kita tidak gunakan? Jadi apabila promosi di peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat sekolah menggunakan platform-platform ini, maka masyarakat umum akan nampak keperluan TVET ni amat baik. Apabila kita telah mempromosi, menggalakkan orang ramai, menggalakkan murid-murid ceburi belajar TVET ini, maka sudah tentu di bahagian pengurusan akan meningkatkan kualiti program TVET itu sendiri melalui akreditasinya, melalui pengiktirafannya, melalui pensijilannya. Dan apabila kita telah ada satu data di mana berapa ramai murid-murid sekolah menengah mengikuti TVET, maka data kebolehpasaran alumni TVET diwujudkan. Apabila adanya data, maka kita boleh promosikan kerjaya TVET, boleh buat pemadanan pekerjaan TVET. Baik, untuk makluman semua kenapa TVET penting di sekolah, kerana kebanyakan pelajar hari ini lepas tingkatan 5 kebanyakannya mereka nak bekerja. Kita tidak menghalang dan kita memang amat menggalakkan pelajar-pelajar ini lepas SPM akan ceburi bidang TVET, tapi kita tak boleh halang juga. Ada pelajar-pelajar ini lepas tingkatan 5 mereka ingin bekerja. Jadi andai katanya tingkatan 4, tingkatan 5 telah kita dedahkan lebih awal, maka jurusannya, maka pelajar ini lebih cenderung ke arah TVET itu sendiri. Jadi itu sahaja bagaimana kita nak memastikan tindakan untuk mengukuhkan dalam institusi pendidikan. Terima kasih. Saya terus ke moderator. Okey. Baiklah, selepas mendengar penerangan daripada Cikgu Zahri sebentar tadi, dapatlah kita lihat bahawa sebenarnya kebanyakan tindakan-tindakan yang diambil itu adalah daripada cikgu sendiri. Jadi saya berharap kepada hadirin dan hadirat yang bercita-cita untuk menjadi guru di dalam bidang pendidikan TVET especially, saya harap anda semua boleh take note dan jadikan poin-poin yang diterangkan oleh Cikgu Zahri itu sebagai persediaan anda untuk menjadi cikgu di dalam bidang TVET. Baiklah, cikgu. Tadi cikgu ada bercerita tentang apabila kita berdepan dengan COVID, belum lagi jadi endemik, masih lagi pandemik COVID-19, pembelajaran kita bertukar daripada kita tahu TVET ni kita kena hands on, bekerja secara fizikal, belajar secara fizikal. Supaya apa? Sebab ialah kita melibatkan penggunaan mesin, kita nak potong besi, kita nak belajar tu kalau boleh biarlah guna kaedah scaffolding kan. Tetapi apabila kemunculan pandemik COVID-19 ni menyebabkan pembelajaran fizikal ataupun bersemuka ditukar secara pembelajaran di rumah. Jadi persoalan ni, apakah kesan jangka masa panjang bidang TVET ini dengan keadaan yang sekarang? Sebab kita tahu kita masih lagi tak boleh bersemuka. Kalau bersemuka pun pembelajaran berperingkat. Jadi adakah bidang TVET ini sendiri menjadi penyebab kepada kenaikan ekonomi negara atau sebaliknya? Okey, terima kasih saudari moderator saudari Nur Ashkila. Okey, bagi kesan jangka panjang bidang TVET. Tadi telah digariskan 5 cadangan bagaimana untuk memastikan keberkesanan TVET di institusi pendidikan Jadi saya jurus kepada sekolah kerana saya berlatarkan belakangkan sekolah
Jadi untuk kita lihat satu persatu bagaimana dia memberi kesan. Bagi merealisasikan TVET ini seiring dengan pendidikan bertaraf maju, sudah pasti kesan ekonomi pasti ada. Tak dapat lari dah. Sebab itu kalau kita lihat dalam bajet 2022, dia telah diperuntukkan untuk TVET ni besar. Nanti kita akan ulas satu persatu. Baik, jadi apa kesan dia sekiranya kualiti pendidikan TVET ni meningkat? Jadi yang pertama tadi kita lihat guru-guru. Apabila guru-guru ni telah melalui latihan, telah melalui kursus-kursus pendek yang telah dianjurkan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga badan institusi TVET itu sendiri, maka guru-guru TVET di sekolah ini akan lebih yakin dan lebih pengetahuan. Bukan sahaja lebih pengetahuan, maka lebih berkemahiran. Ini penting supaya memastikan kualiti PDP guru itu betul-betul menepati cabaran sekarang. Jadi guru lebih akan menggunakan pendekatan baharu. Jadi macam dicadangkan tadi, di peringkat teori mungkin kita boleh dedahkan dah. Teori pelajar belajar secara atas talian. Kalau di peringkat sekolah sendiri, kita menggunakan istilah flipped classroom, di mana murid-murid ni telah dibekalkan nota, telah dibekalkan rujukan dulu lebih awal. Jadi di sekolah murid ini hanya apa yang tidak dapat dibuat melalui teori. Jadi itu yang dikatakan pembelajaran secara hybrid. Jadi apabila guru-guru ni lebih mantap melalui latihan yang telah diberikan, maka sudah pasti kualiti PDP guru itu akan menjadi lebih baik mengikut situasi keadaan sekarang. Baik, seterusnya seperti mana yang dimaklumkan tadi, guru option kritikal di sekolah perlu ditambah. Ini perlu mendapat kerjasama yang erat antara KPM, antara jabatan, antara daerah. InsyaAllah perkara ini akan ditambah baik. Kementerian Pendidikan Malaysia ada strateginya, ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dan seterusnya apabila kurikulum STEM, Sains, Tulen, Teknologi, Vocational diperkasakan, maka aliran teknikal, aliran vocational itu akan menjurus kepada TVET. Seterusnya kalau kita lihat, ni cadangan saya ataupun bagaimana kita nak memantapkan TVET di peringkat sekolah menengah, rendah dan atas. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 disarankan supaya sains, matematik, RBT perlu menjadi kayu ukur bagi menggerak TVET ke arah yang lebih baik. Apabila mata pelajaran sains, mata pelajaran matematik, RBT menjadi keutamaan bagi murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3, sudah pasti laluan TVET itu lebih cenderung ke arah itu. Seterusnya di sini tingkatan 4-5 tingkatan 4-5 MPV PBMA. Kita ada dua. Kalau kita dah maklumkan tadi, PBMA ada 12 program sahaja sehingga kini. MPV masih belum, ada juga MPV yang masih belum ke arah PBMA. Tapi ia perlu diteruskan supaya TVET itu dapat memenuhi keperluan industri. Sebab itu dicadangkan di situ, diperkasakan. Dan potensi minat murid lepasan PT3 ke program TVET perlu dilaksanakan bukan sahaja setiap pada hujung tahun sahaja, malah perlu digerakkan bermula dari setiap penggal ke, setiap bulan ke. Jadi setiap peranan itu perlu dimainkan secara saksama supaya memastikan kumpulan pelajar murid-murid tingkatan 3 menjurus ke arah TVET. Kita bukan nak ambil tingkatan 3 semua nak ke arah TVET, tidak. Tapi kecenderungan kita lihat kalau ada murid-murid itu cenderung ke arah TVET, maka kita boleh salurkan ke arah TVET.
Dan sudah pasti apabila TVET murid-murid tingkatan 3 ni lihat TVET ni penting untuk negara, TVET ni menjadi keperluan industri, maka permohonan dan pengambilan ke KV, College Vocational, ke Institut Latihan Kemahiran Awam, swasta, College Community, Politeknik dapat ditambah dari semasa ke semasa. Ini sudah pasti apabila perkara ini dimantapkan. Jadi apabila kualiti pendidikan meningkat, maka ekonomi pasti akan meningkat. Ini tidak lari. Maka sebab itulah peruntukan dari tahun ke tahun bertambah, ya, bertambah. Jadi seterusnya yang kedua, kita nak lihat apakah kesan jangka panjang kepada faktor yang kedua, iaitu apa kesannya sekiranya tadbir urus TVET ini dimantapkan. Jadi sudah pasti peranan dan tanggungjawab guru-guru TVET itu sendiri. Guru-guru TVET itu akan rasa aku perlu bergerak supaya memastikan TVET itu dapat dimajukan dari semasa ke semasa. Tidaklah kalau kita lihat guru-guru TVET ni bermula adanya guru RBT, adanya guru-guru GKT, adanya guru teknikal, adanya guru-guru MPV, adanya guru-guru yang ada kemahiran. Apabila dia adanya peranan, tanggungjawab, maka institusi TVET itu akan dimantapkan bermula di peringkat sekolah lagi. Ini boleh dimantapkan melalui Carnival TVET. Carnival TVET perlu diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Kalau kita lihat sekarang, Carnival TVET hanya kadang-kadang tidak mencakupi keseluruhan macam peringkat KOKO. Kalau kita lihat di peringkat kurikulum dan KOKO. Kalau KOKO tu setiap tahun ada perancangannya. Jadi TVET ini apabila dimantapkan, diurus tadbir dengan baik, maka Carnival TVET boleh dilaksanakan bermula di peringkat sekolah dan peringkat daerah dan di peringkat negeri. Ini perlu bagi memastikan TVET itu dapat diperkasakan dari tahun ke tahun. Bagaimana nak mantapkan? Macam katakan tadi, melalui jaringan. Maka MOU. Jadi pengurusan pentadbiran sekolah perlu menjalin hubung baik, mengadakan hubung jalin dengan baik supaya institusi TVET di sekolah dapat dimantapkan. Baik, ini boleh dilakukan melalui usaha dengan industri. Okey, mengikut kesesuaian tempat. Contoh, saya ambil contoh di peringkat saya sendiri, saya telah mengadakan lawatan ke pusat perniagaan kedai bakery, kedai-kedai yang mengeluarkan kek, yang mengeluarkan biskut. Di sini adalah bagi bagaimana murid-murid tu lihat apa yang dia belajar di dalam kelas, di dalam bengkel, sebenarnya di industri itu amat diperlukan. Itu penting. Baik. Apabila peranan ini mantap, sudah tentu banyak faktor kewangan tadi perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Yang ketiga iaitu kesan jangka panjang, bagaimana kita nak lihat teknologi baru ni diperkasakan. Di sini disenaraikan ada 8 kesan. Jadi apabila guru-guru tu mantap, murid-murid tu mantap, maka apa akan kesannya? Maka kita bersedia. Guru-guru, murid, pelajar-pelajar, graduan TVET akan bersedia untuk menghadapi IR 4.0. Jadi katalah teknologi baru ada, jadi kita tidak risau lagi. Kita ada sekarang ni kalau kita lihat ada jurang. Ini mungkin kalau kita tengok pandangan umum, ada jurang. Guru-guru tidak mahir ICT, guru-guru lama tidak cekap dalam pengurusan dan sebagainya. Hari ini boleh dimantapkan melalui latihan tadi. Apabila adanya latihan, adanya kursus-kursus pendek, maka hasilnya adalah murid TVET itu sendiri. Jadi PDP TVET secara hybrid. Ini memang kita jelas
melalui di sekolah. Kita dapat lihat hari sebelum ini sudah 2 tahun PDPR telah dilaksanakan, di mana sehingga kini pun pelajar murid tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 masih lagi belajar secara berserang-sili, iaitu secara giliran. Di mana masuk giliran ni guru-guru akan menyediakan modular, akan menyediakan bahan pembelajaran untuk digunakan di rumah dan juga melalui peranti yang ada, melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui platform KPM itu sendiri, platform Delima tadi. Maka PDP TVET itu secara hybrid. Jadi apabila dia masuk di sekolah, murid-murid itu hanya hands on sahaja, tak perlu lagi ulang teori itu. Ini yang perlu dimanfaatkan secara bersama. Dan PDP TVET ni boleh dimantapkan PBL. Apa itu PBL? Iaitu melalui project based learning, iaitu guru-guru menyediakan struktur projek di mana guru-guru akan menjelaskan dalam pertemuan dia secara bersemuka dan projek itu dilaksanakan di rumah. Ini pentingnya PBL dan juga program menjurus kepada penyelesaian masalah. Dan hal ini dapat dilakukan melalui kita gabung jalinkan dengan teknologi yang ada sekarang. Dan pernah disarankan juga di peringkat sekolah juga telah ada TVET Flipped Classroom, di mana teorinya, pengetahuannya, pentafsirannya boleh dilakukan di rumah, tetapi secara hands-on-nya masih lagi di sekolah. Maksudnya kita masih lagi terikat ataupun bukan, kita tak sama macam dulu. Dulu kita boleh laksanakan secara bersemuka, tapi kini kita perlu ubah suai. Tapi dalam ubah suai ini kita kena manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Jadi TVET amali, PBL, practical, hands-on perlu dilaksanakan. Seperti yang telah dinyatakan tadi, mata pelajaran RBT, mata pelajaran TVET tingkatan 45 ke arah teknologi, ke arah reka cipta, ke arah inovasi. Dan secara tak langsung, kesan jangka panjang adalah keusahawanan. Kalau kita lihat sekarang, keusahawan e-dagang secara online, perniagaan secara online dapat dilaksanakan dengan lebih aktif lagi. Kalau dulu kita tak pernah terfikir bahawa kita boleh membeli makanan secara online, tetapi kini sudah menjadi satu rutin pula. Jadi keusahawanan secara digital ini perlu diteruskan dan dimantapkan dari tahun ke tahun. Dan guru-guru TVET, kita dah sedia maklum murid TVET ni apabila mereka bersedia dengan teknologi, maka amali juga boleh dilaksanakan melalui video, melalui rakaman. Ini boleh dilaksanakan. Itulah dia bagaimana kita nak memanfaatkan teknologi dalam fasa pandemik sekarang. Yang keempat, kesan jangka panjang dalam outcome pembelajaran TVET. Seperti mana dalam RMK ke-12, sasaran kerajaan pada tahun 2025 iaitu peratus pelajar lepasan SPM yang memilih program TVET sebanyak 55%. Bagaimana nak kita realisasikan dalam RMK ke-12? Melalui yang telah saya nyatakan tadi. Itu antara cadangan-cadangan supaya TVET itu orang nampak, pelajar nampak, cikgu nampak dan sebagainya. Jadi kebolehpasaran kerja TVET ni kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat di bengkel-bengkel, hanya satu kaum sahaja. Jadi kita tak nak itu. Jadi TVET ni ke arah kita pelbagai kaum. Maksudnya bukan sahaja Melayu, Cina, India dan juga etnik-etnik yang lain. Maka bengkel itu telah ada. Orang yang bekerja mahir itu banyak di pelbagai tahap. Seperti mana yang dimaklumkan tadi,
iaitu kita telah ada juga sekolah menengah vocational pendidikan khas. Yang ini perlu juga diperbanyakkan dalam RMK seterusnya. Ini penting sebab kita mendepani cabaran yang pelbagai, maka dengan adanya penambahan khas ini, sekolah-sekolah khas ini, maka TVET itu akan diperkasakan. Mungkin di peringkat negeri ada 2 ataupun 3 buah sekolah mengikut keluasan. Jadi mengikut keluasan. Yang keempat seterusnya, KV institusi TVET itu perlu dijadikan rujukan utama sekolah-sekolah harian. Kita telah sedia maklum, KV ini menjadi kayu pengukur lah di peringkat Kementerian Pendidikan. Jadi sekolah harian boleh jadikan KV sebagai rujukan. Kalau ada murid-murid yang berminat, di manakah KV-nya? Manakah tempatnya? Jadi apabila murid-muridnya lebih tahu, penjaga ini, ibu bapanya tahu, maka TVET ini dapat diperkasakan, dimantapkan. Dan seterusnya, kerjasama sekolah. Dia ada 3 di situ, iaitu sekolah, KV, institusi TVET, awam dan swasta perlu duduk sekali, perlu usaha-sama yang jitu supaya penglibatan dibuka. Contohlah kita ambil contoh dalam pertandingan inovasi TVET. Jadi apabila IPT membuat satu pertandingan inovasi TVET, maka dibuka kepada sekolah-sekolah. Bukan sekolah-sekolah khusus saja, terbuka kepada semua. Okey, tetapi dalam pertandingan itu kita menjurus kepada ikut level, ikut tahapnya. Jadi di situ salah satu contohlah bagaimana kita nak hubung kerjasama antara sekolah, KV, institusi TVET, awam dan swasta. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila kesan jangka panjang, apabila pertindihan tadbir urus TVET itu dapat kita tangani, maka hala tuju TVET negara bagi mencapai RMK ke-12 insya-Allah dapat dicapai. Malah mungkin lebih lagi apabila telah di peringkat sekolah itu sendiri telah bermula. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, TVET ni ada pelbagai kementerian, ada 7 kementerian yang menawarkan institusi TVET. Jadi apabila adanya usaha-sama ini, maka sekolah-sekolah ni dapat salurkan ikut berdasarkan minat, berdasarkan keupayaan, berdasarkan kepada kemahiran yang perlu untuk keperluan industri. Okey, jadi program TVET secara automatik dapat diperluaskan melalui MOU ini, melalui jaringan-jalinan yang kukuh. Dan seperti mana yang dicadangkan juga tadi, hebahan TVET ini tidak hanya melalui pertemuan secara langsung, tetapi kini kita boleh buat secara maya, secara fizikal dan lain-lain. Dan juga hebahan ini juga kita boleh perkasakan melalui alumni. Alumni TVET itu sendiri sebenarnya mampu. Dapat dimantapkan. Sebab itu apabila ada data, adanya alumni TVET, maka institusi TVET itu akan dimantapkan. Dan ini boleh diperkasakan, yakin dan percaya, anugerah guru dan pelajar khusus untuk TVET di semua peringkat perlu diperluaskan, sama ada di sekolah, di KV, di TVET awam dan swasta. Anugerah ini penting supaya jenama TVET itu dilihat bukan lagi kelas kedua tetapi dipandang tinggi di masyarakat umum. Jadi itu sahaja berkaitan dengan kesan jangka panjang. Baiklah, apa yang dapat kita simpulkan daripada apa yang Cikgu Zahir perkatakan tadi, terdapat banyak kesan yang berlaku untuk jangka masa panjang bidang TVET ini. Pada pandangan saya, golongan-golongan kami ini yang akan bakal guru TVET yang akan memastikan pendidikan TVET ini diteruskan. Seterusnya, kemajuan negara juga dapat diteruskan kerana masa depan negara terletak pada generasi-generasi muda masa kini.
walaupun kita tahu banyak rintangan yang perlu untuk kita tempuhi, akan tetapi kita perlu teguh dan berani untuk menerima cabaran juga risiko agar struktur ekonomi negara kekal membangun dan tampan di mata dunia. Okey, harap baik para hadirin yang hadir hari ini masih setia mendengar perkongsian ilmu daripada panel kita hari ini, Cikgu Zairi. Kita bagi Cikgu Zairi ambil nafas dulu sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, Boleh, boleh, cikgu, boleh. Boleh, silakan. Okey, untuk soalan seterusnya, untuk memperkasakan bidang TVET ini di negara kita untuk menjurus ke arah negara maju setaraf dengan negara-negara lain, kita perlukan tindakan ataupun kita perlukan langkah yang berkesan serasi dengan budaya dan etika dalam kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum ini. Jadi persoalannya, apakah contoh tindakan dan tanggungjawab untuk memastikan bidang TVET ini kekal relevan pada masa akan datang? Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih moderator ya. Baik, berbalik kepada kesan tadi, sudah pasti apa tanggungjawab, apa tindakan yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan. Baik, berdasarkan laporan Sinar Harian 10 Januari 2022 telah memetik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, bidang teknikal kekal relevan dan terus berkembang luas selari dengan IR 4.0. Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa TVET ini kekal relevan. Jadi tidak menjadi satu masalah. Bagaimana kita memantapkan atau untuk memastikan dia kekal relevan? Ini adalah beberapa langkah ya, di mana bagaimana untuk mempromosikan pelajar berkemahiran dalam bidang TVET. Yang pertama, mempromosikan TVET sebagai agenda utama pembangunan negara melalui kemahiran bernilai tinggi. Ini mungkin boleh dilaksanakan melalui program ataupun kursus-kursus yang diperlukan di industri. Jadi ini di peringkat, sebab itu di peringkat KPT sendiri telah memastikan, telah menubuhkan satu majlis TVET negara untuk melihat sejauh mana kemahiran bernilai tinggi ini dapat dipromosi ataupun dimantapkan dari semasa ke semasa. Nombor 2 ya, mempopularkan TVET selari dengan laluan akademik di peringkat sekolah sehingga universiti. Sebab itu tadi saya ada sarankan bagaimana nak memantapkan TVET di peringkat sekolah. Jadi ini telah dinyatakan dengan jelas. Kita kena bermula di peringkat sekolah, seperti mana yang saya jelaskan tadi, laluan pendidikan, RBT, reka bentuk dan teknologi mula diperkenalkan di sekolah rendah lagi. Jadi tujuannya apa? Untuk laluan akademik TVET dari sekolah ke universiti. Dan yang ketiga, kita kena menjenamakan semula bidang pekerjaan dengan istilah yang terkini. Mungkin kalau ada istilah-istilah pekerjaan, kalau nak lihat contohnya bidang saya sendiri bidang hospitality. Mungkin kalau masyarakat umum tak faham pun hospitality itu. Tetapi apakah di mata masyarakat yang dia tahu bidang makanan, bidang kulinari, ya mereka tahu. Jadi kadang-kadang ini yang sebenarnya tak diwar-warkan, tidak dipromosikan dengan lebih luas dan di peringkat NOS sendiri iaitu keperluan pekerjaan itu sendiri meletakkan food and beverage iaitu F&B, itu adalah, sedangkan ianya adalah bidang makanan. Jadi kadang-kadang istilah itu sendiri tidak nampak, tetapi sebenarnya dah ada. Itu yang memberi agak beza sedikit. Yang keempat, memberi gaji pekerja berkemahiran tinggi sesuai dengan kelayakan. Seperti mana yang saya tunjuk awal-awal tadi, di mana untuk laluan TVET, dia bermula dengan SKM tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan kita ada diploma lanjutan. Ini boleh memberi kayu ukur bahawa berapakah gaji yang sesuai dengan kemahiran ini. Ini perlu dimantapkan melalui industri dan juga yang menyediakan graduan TVET.
Jadi apabila graduan TVET ini capai yang dihasratkan oleh industri, maka sudah tentu gaji pekerja dapat ditinggikan ya. Yang kelima, graduan TVET harus meningkatkan kebolehpasaran melalui penguasaan pengetahuan, kemahiran dan sikap berkualiti. Ini 3 perkara penting dalam graduan TVET. Jadi graduan TVET yang sedang belajar sekarang tidak hanya nak belajar kemahiran sahaja ataupun dia hanya nak tahu sahaja, tidak boleh. Tetapi dia kena ada 3 komponen ini supaya melahirkan graduan TVET yang betul-betul memenuhi kehendak pekerjaan, yang memenuhi kehendak industri pekerjaan ya. Yang keenam, majikan dan institusi latihan TVET serta badan profesional harus bekerjasama rapat untuk memastikan graduan TVET memenuhi kehendak majikan. Ini yang saya katakan tadi. Majikan perlu duduk semeja supaya tidak ada berlaku jurang. Jadi apa pelajar TVET belajar, dia kompeten ataupun mahir dengan bidangnya dan penuhi ataupun capai kehendak industri tersebut ya. Dan sudah tentu seperti mana yang kita maklum tadi, bajet besar harus diberikan kepada institusi TVET untuk membeli secara umumnya membeli mesin-mesin. Mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu masih diguna pakai. Ini tidak selari lagi dengan keperluan revolusi industri 4.0. Ini perlu dari semasa ke semasa. Bagaimana untuk mengurangkan bajet besar ini? Kerjasama. Industri mungkin boleh mewujudkan. Saya setuju dengan kaedah yang diguna pakai iaitu PIMA. Kalau contohnya PIMA ni disarankan kertas kerja konsepnya dulu, PIMA ni contohnya ada 5 hari bersekolah. Jadi 2 hari bersekolah dan 3 hari di industri. Itu contoh bagaimana nak memantapkan TVET itu memenuhi kehendak keperluan industri. Dan seterusnya langkah yang boleh diambil oleh kerajaan dan industri dalam memartabatkan TVET, saya ambil ini melalui infografik Metro iaitu pertama sekali memberi laluan setara TVET dengan akademik untuk semua peringkat pendidikan. Jadi seperti mana yang saya tunjukkan tadi, kita hanya ada 2 sahaja iaitu TVET dan akademik. Jadi apabila TVET itu selari dengan akademik, maka sudah tentu TVET itu dapat dimantapkan dari semasa ke semasa. Nombor 2, mewajibkan majikan melatih pekerja di industri tanpa dikenakan bayaran dan diberikan insentif. Okey, ini boleh dilaksanakan apabila bajet. Setiap kali pembentangan bajet, maka kerajaan menyediakan peruntukan untuk majikan bagi melatih pekerja-pekerja TVET, pelajar-pelajar TVET untuk bekerja di industri, latihan industri dengan dibayar insentif ya. Yang ketiga, memberi gaji dan pendapatan sepadan dengan kemahiran TVET itu. Keempat, membuat pelaburan besar dengan menyediakan kemudahan latihan terkini. Ini sudah pasti kerajaan perlu melabur. Tapi dalam pelaburan ini bukan sahaja di kerajaan, malah badan-badan korporat juga boleh disarankan dalam pelaburan. InsyaAllah dengan adanya kerjasama ini, maka graduan TVET benar-benar berkualiti, dapat dihasilkan. Yang seterusnya, kelima, menyediakan dana latihan besar kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK untuk membolehkan belia luar bandar mendapat latihan kemahiran yang sepatutnya. Sebab di pasaran luar sebenarnya banyak belia-belia yang ini boleh diterapkan melalui SLDN, Sistem Dual Nasional di mana belia dan juga bagi yang tidak menjurus kepada akademik, mereka boleh mengikuti SLDN ya. Baik, yang keenam, mempromosikan graduan TVET berjaya sebagai contoh kepada generasi baru. Ini penting. Ini kalau kita lihat. Jadi bermula di peringkat sekolah lagi. Kalau kita dapat laksanakan, sekolah dah hasilkan lepasan SPM graduan TVET, maka kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar TVET
dapat dicontohi ya. Industri perlu menambah ruang kepada kapasiti latihan dengan meningkatkan kerjasama melatih bakal pekerja berkemahiran tinggi. Ini kita perlu kerana industri ini dia sentiasa memenuhi keperluan semasa ya. Kalau sekarang tahun 2022 teknologi ya semakin canggih, maka industri telah ke hadapan. Jadi TVET, pelajar-pelajar TVET, graduan TVET, institusi TVET perlu ke arah untuk memastikan apa yang pelajar-pelajar ini belajar sama ataupun lebih ke arah keperluan industri. Dan secara tidak langsung bagi memupuk minat TVET sejak di bangku sekolah untuk membentuk generasi baru yang minat dan berjaya dalam bidang TVET. Baik, walau bagaimanapun terdapat juga cabaran TVET di Malaysia ini tidak lain Saya petik ini melalui yang telah diterbitkan di infografik bernama 4 Disember 2020 di mana keboleh pasaran graduan TVET lebih 95%. Namun pelbagai cabaran dihadapi dalam pemerkasaan industri itu Antaranya mendapatkan kerjasama dengan Lestari Industri dan TVET mengubah persepsi masyarakat bahawa TVET ini untuk kurang pelajar yang gagal saja. Ini kita kena ubah. Itu tadi apabila di peringkat sekolah diperkasakan, insya-Allah masyarakat akan memandang TVET itu lebih tinggi Yang ketiga, koordinasi lebih baik bagi penyedia kementerian yang berkaitan dengan TVET. Yang keempat, pembiayaan Lestari untuk pembangunan untuk penyelenggaraan institusi kemudahan dan peralatan. Kelima, bagaimana pembiayaan Lestari untuk pengajian pelajar di institusi TVET. Bagaimana kita nak sediakan beasiswa ataupun kita paling tidak pun pinjaman yang tidak ada membebankan pelajar Yang keenam, kesediaan pelajar, pensyarah, tenaga pengajar, fasiliti, peruntukan, polisi serta pihak industri bagi menghadapi IR 4.0. Dan yang keenam, sudah pasti sekarang masih lagi kita berdepan dengan COVID-19 dan juga kita sedang ada varian baru yang bermula daripada COVID-19 itu sendiri. Maka pelaksanaan PDP, amali praktikal berkemahiran perlu dilaksanakan. Bagaimana kita perlu ke arah menggunakan teknologi yang boleh kita guna pakai. Jadi di situ disarankan ada 5 perkara iaitu peranan yang boleh dimainkan oleh badan korporat swasta untuk membangunkan TVET. Yang pertama, latihan industri pekerjaan itu sendiri, perlunya pembentukan kurikulum, dasar pendidikan ke arah untuk TVET seperti mana dah maklumkan tadi, TVET telah berubah, ada 2 laluan sahaja sektor iaitu akademik dan juga TVET. Yang keempat, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ini penting perlu diusahakan secara berterusan Jadi orang nak lihat graduan TVET nak lihat apa selepas dia belajar dia kerja atau tidak. Jadi apabila adanya usaha sama, maka graduan TVET ni dapat terus bekerja dalam bidang yang dia telah pelajari yang dia telah ikuti kemahiran tersebut. Dan juga perlu adanya pemberian maklum balas industri dan juga akademia Baik, seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zahir atas perkongsian sebentar tadi. Bagi saya perkara ini penting untuk kita melangkau kemajuan seiring dengan negara-negara maju yang lain. Kita perlu ada sikap terbuka oleh masyarakat kita sendiri. Mungkin ibu bapa masa kini yang lingkuran umur 35 hingga 45 tahun sedar akan kehadiran bidang TVET ini dan mampu untuk mendorong anak-anak mereka yang di mana mereka dapat lihat sendiri kemampuan yang mungkin lebih ke arah bidang teknikal dan vocational. Oleh itu, janganlah terlalu menjadi ibu bapa yang mementingkan diri sendiri iaitu dengan menentukan arah tuju kejayaan anak-anak mereka. Bagi mereka pilih, lihat potensi mereka dan asah supaya menjadi seorang yang lebih berjaya. Pejam celik masa dah nak habis. Jadi kita hanya diperuntukkan 2 jam sahaja
untuk webinar petang ini. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan terakhir untuk webinar kita. Soalan ni agak best lah. Melihat masa menunjukkan pukul 3.30 dan kita akan tamat pada pukul 4 petang. Jadi persoalan ini mungkin lebih memfokuskan kepada kami, iaitu pelajar dalam bidang pendidikan TVET, dan mungkin hadirin yang hadir juga boleh mengambil perkongsian sebagai inspirasi atau sumber rujukan. Disebabkan kita kesuntukan waktu, mungkin Cikgu Zahir boleh berkongsi secara ringkas sahaja pengalaman cikgu mengajar dan apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh bakal guru seperti kami dalam bidang TVET ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih ya. Jadi saya ringkaskan apa yang diperkatakan tadi. Pertamanya, sebelum saya nak sarankan lah ya, moderator, untuk saya sarankan nak cerita tentang pengalaman, nak cerita tentang saranan. Baik, saya ringkaskan kat sini bahawa sebenarnya TVET di masyarakat umum sebenarnya telah diterima ya. Jadi kita tidak boleh lagi pandang ke belakang. Jadi kita perlu bersedia ke arah untuk memastikan TVET negara seiring dengan IR 4.0. Itu sudah pasti ya. Jadi bagaimana? Jadi terserah kepada pelaksana, kita lah orang yang terlibat dalam memastikan TVET itu maju dan sebagainya. Kerajaan telah menyediakan peruntukan, telah menyediakan bajet, maka kita perlu seiring dengan kerajaan, dengan industri supaya kita dapat melahirkan graduan TVET yang berkualiti, insyaAllah. Baik. Seterusnya saya akan kongsikan bagaimana pengalaman mengajar dalam bidang TVET. Ini seperti mana yang dimaklumkan di awal sesi tadi. Saya telah mengajar 18 tahun dan sebenarnya saya telah mengajar bidang MPV, mata pelajaran vocational, bermula tahun 2010 hinggalah sekarang ya. Jadi saya juga telah terlibat MPV bidang saya ini juga sebenarnya telah KPM telah membuat tambah baik di mana program vocational menengah atas untuk program saya iaitu pemprosesan makanan telah ada, tetapi tidak boleh dilaksanakan lagi atas perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan ya. Dan buat makluman juga, saya juga telah mengikuti kursus induksi pentaulian persijilan ya di bawah kemahiran Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama BPTV KPM ya. Di situ saya juga telah dijelaskan tentang hala tuju TVET, bagaimana untuk memastikan TVET ini seiring dengan kehendak kerajaan ya. Jadi MPV, PBMA ni perlu dilaksanakan seterus ini kerana sebab MPV dia masih menggunakan sistem modular ya, dan masih lagi ke arah lebih kepada akademik lagi, tidak ke arah keperluan industri. Jadi bila nak keperluan industri, jadi kita kena ada badan yang iktiraf keperluan industri, iaitu yang telah diiktiraf sini adalah PVMA, Program Vocational Menengah Atas. Jadi dengan adanya PVMA, maka tambah baik dengan kurikulum standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS, maka perlu sudah pasti ada ya. Jadi apabila MPV, PVMA telah berubah, maka struktur kerjaya dalam bidang pekerjaan itu dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya pengalaman saya dalam bidang TVET ini kita dapat mantapkan melalui peranan kita di sekolah ya. Jadi saya sebagai pendidik saya telah melakukan beberapa inisiatif saya sendiri atas sokongan dan dukungan Tuan Pengetua, guru-guru di sekolah, atas kerana kita perlu buat satu jaringan jalinan. Saya telah melaksanakan MOU dengan Kolej Komuniti Jerantut, Kolej Komuniti Sahabat Bernam, Kolej Komuniti Bagan Serai, di mana saya cari kursus-kursus yang sesuai dengan pengajian saya, iaitu kursus pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Di sini pelajar-pelajar MPV saya dapat saya salurkan ke kolej-kolej ini. Itu yang pertama yang saya telah laksanakan untuk perkasakan TVET. Saya juga telah membuat jaringan dengan politeknik
bagi pelajar-pelajar MPV saya yang lebih menjurus kepada akademik ataupun SPM-nya lebih baik, maka kita boleh salurkan pelajar-pelajar ini ambil bidang makanan yang saya telah buat, iaitu di Politeknik Kuantan, di Sabak Bernam. Dan kursus-kursus yang boleh diambil oleh pelajar saya adalah Diploma Teknologi Makanan, Perkhidmatan Makanan Amalan Halal, Pengurusan Halal, khususnya ke dalam bidang makanan. Seterusnya, saya juga telah membuat kolaborasi dengan usahawan ataupun dengan peniaga-peniaga yang menjual makanan, yang menjual pemprosesan makanan ini. Contohnya industri kek, roti, bakery. Saya telah membuat jaringan-jaringan, membuat lawatan, dan pelajar saya telah berada di industri tersebut untuk buat sama. Contohnya kita telah buat pelbagai jenis roti, pelbagai jenis cookies, biskut, pelbagai jenis makanan, produk makanan kita laksanakan. Di sini bila ada kolaborasi, maka usaha sama kita itu akan berterusan. Jadi pelajar-pelajar saya dapat faham apa yang dia belajar dekat sekolah, rupa-rupanya di platform, di area pekerjaan pun itu juga. Jadi inilah sebenarnya kita perlu adanya kolaborasi antara sekolah dengan juga industri ataupun usahawan. Baik, seterusnya saya yang terkini saya telah membuat MOU jaringan dengan Kolej Yayasan Felda. Kolej Yayasan Felda saya telah buat di mana Kolej Yayasan Felda di Malaysia ni ada 3 saja. Yang pertama di Karak Pahang, yang kedua di Raja Alias Negeri Sembilan, dan di Tronoh Perak. Dan kebanyakannya Kolej Yayasan Felda ini Yayasan Felda yang memberi tajaan. Jadi alangkah baiknya saya telah membuat satu kolaborasi di mana pelajar-pelajar saya telah hantar ke sana. Contohnya tahun lepas SPM 2020, pelajar saya telah belajar di Kolej Yayasan Felda seramai 9 orang daripada 23 orang. Jadi inilah yang saya telah salurkan supaya TVET itu dapat diperkasakan. Baik, seterusnya apa saranan saya kepada semua hadirin sekalian tentang semua bakal-bakal guru pendidik hala 7 TVET negara dapat diperkasakan. Yang pertama, saya nyatakan di sinilah. Yang pertama, bakal-bakal guru kena faham. Guru-guru, bakal-bakal guru kena faham dasar TVET. Sebenarnya TVET ni kita nak lahirkan tenaga kerja mahir. Jadi kita sebagai pelaksana, kita kena faham hala 7 TVET itu sendiri. Okey. Yang kedua, bakal guru perlu peka dengan perubahan. Seperti mana yang kita dah kupas tadi, iaitu perubahan IR 4.0. Jadi kita perlu bersedia dengan kelengkapan ilmu ini dan kemahiran-kemahiran ini. Yang ketiga, kita juga bakal-bakal guru pendidik perlu melengkapkan diri dengan kemahiran. Kemahiran diri kita kena kukuhkan, sahsiah kita, kepimpinan kita kena ada satu iltizam. Bagaimana kita nak jadi, bagaimana kita nak memastikan TVET ini dapat diturunkan ke pelajar-pelajar kita dengan kualitinya. Okey, jadi apabila ini boleh, contohnya yang boleh bakal-bakal guru apabila menjalani latihan praktikum nanti. Jadi dedahkanlah diri anda. Jangan hanya buat apa yang disuruh oleh pensyarah sahaja. Tetapi timbalah ilmu dengan guru-guru yang khususnya dalam kelompok TVET untuk bagaimana untuk memantapkan diri dalam bidang TVET. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan TVET ni terus seiring dengan saranan kerajaan. Jadi guru-guru, bakal-bakal guru juga boleh membina hubungan yang baik dengan guru-guru senior. Iaitu boleh buat lebih mudah bantu-membantu. Bantu-membantu. Mungkin guru-guru senior yang ada di sekolah kini, mereka tidak mahir dalam teknologi. Tetapi bakal-bakal guru yang ada di luar sana
mahir dalam bidang teknologi. Jadi turunkanlah ilmu-ilmu itu kepada guru-guru yang telah ada di sekolah. Ni perlu ni. Tetapi pengalaman guru baru tiada di sekolah. Maksudnya kurang pengalaman. Jadi boleh timba pengalaman bagaimana nak mengajar, bagaimana nak menulis pedagogi berkesan dan sebagainya. Jadi ini perlu dimantapkan. Jadi guru-guru, bakal guru mesti bersikap terbuka dan ke arah memastikan dari diri pelajar berkesan. Mantap. Bina hubungan baik dengan pihak sekolah. Bina hubungan. Kalau masuk bina hubungan ni, baik guru muda, baik guru yang dah senior, berpengalaman, pastikan hubungan baik. Dan teruskan dengan bagaimana kita nak mantapkan di peringkat sekolah, timbalah, buatlah lawatan, buatlah timba kemahiran dengan guru-guru yang berpengalaman. Jadi untuk memastikan guru Tibet ini seiring dengan semasa, jadi janganlah hanya sekadar jadi guru tapi jadilah guru cemerlang dalam bidang Tibet itu sendiri. Kita banyak laluan sekarang, bakal guru banyak laluan guru cemerlang, pegawai cemerlang, semua ada dalam bidang Tibet. Yang kedua, kalau sekiranya guru-guru bakal guru esok akan datang menjadi tonggak kepimpinan di institusi pendidikan, contohnya di sekolah, jadi boleh jadilah pentadbir yang hebat, dan jadilah bakal pemimpin yang mempunyai latar belakang Tibet yang unggul. Bagaimana mantapkan diri masing-masing. Baik, jadi insya-Allah saya rumuskan kepada 5 perkataan iaitu SMART. SMART. Apa itu S? S adalah semangat juang yang tinggi. Perlu ada dalam bakal guru pendidik, semangat juang yang tinggi. Di mana pun anda berada, mesti berjuang. Semangat, mesti ada satu semangat. Kedua, M yang kedua, iaitu memaksimumkan potensi anda. Okey, semua bakal guru telah ada potensi dalam diri. Jadi, keluarkan potensi itu untuk kegunaan anak-anak bangsa kita. Itu sebenarnya. Jadi memaksimalkan potensi dan gunakan bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk manfaatkan orang lain, anak murid kita. Itu M yang kedua. A, SMA. A adalah kita analisis peluang ruang yang ada untuk kebaikan semua. Jika kita lihat sekolah ada kekurangan, apa yang kita boleh sumbangkan? Apa yang kita boleh berikan kepada sekolah? Okey, contohnya dalam bidang Tibet, macam mana kita nak mantapkan kita berurusan dengan pihak pentadbir, apa yang kita boleh cadangkan. Di sini pihak pentadbir sekolah akan lihat, pelajar, bakal pelajar ataupun guru baru nanti, maka ada hala tuju yang jelas. Yang keempat, R, iaitu rajin dalam apa jua keadaan. Jangan tak rajin, jadi guru-guru kena rajin. Jangan buat perkara itu hanya kerana diminta ataupun disuruh, tetapi kita sebelum disuruh lagi kita telah buat. Ini adalah rajin yang perlu ada dalam bakal guru, Dan yang terakhir T, huruf T, terampil. Terampil ni hebatlah, mahir dalam bidang Tibet kita sendiri. Jadi saya rumuskan di situ perkataan SMART. SMART, semangat, maksimum, analisis, rajin dan terampil. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Cikgu Zairi. Banyak info-info yang berguna yang boleh kami simpan dan jadikan sebagai rujukan untuk kami guna apabila kami keluar sebagai guru nanti. Jadi sedikit kata-kata semangat untuk bakal pendidik di luar sana. Jangan pernah mengalah untuk terus berkongsi ilmu dengan pelajar. Jangan pernah penat untuk mencurah ilmu dan jangan pernah rebah untuk menjadi seorang pendidik. Kita penentu pendidikan anak-anak masa hadapan terjamin. Baiklah, sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Kita akan cuba jawab soalan mana yang sempat dan mungkin cikgu boleh jawab dengan secara ringkas saja. InsyaAllah.
Baiklah. Soalan daripada Syafiq Izwan Yani. Soalannya saya bacakan ataupun cikgu bacakan? Saya bacakan Okey, saya baca. Okey, baca. Okey. Pelajar TVET hari ini sering diwawakan dengan IR 4.0 dan teknologi kini sentiasa berubah-ubah atau ditambah baikkan. Jadi, bagaimana graduan TVET ini boleh sentiasa update diri mereka dengan kemahiran yang dipelajari di Institut Kemahiran Relevan semasa bekerja di sektor industri? Okey. Jadi, dipersilakan cikgu untuk menjawab soalan Okey, tersebut. terima kasih. Soalan yang pertama daripada Syafiq Izwan Yani ya. Jadi kita memang dalam perkembangan IR 4.0 kita selalu cakap bagaimana kita nak memantapkan graduan TVET ini. Jadi yang pertama kita kena ukur diri kita dulu. Apa yang kita ni kurang? Apa yang kita ni tak tahu? Barulah kita cari. Contohnya paling mudahlah ya. Kita tak mahir tentang bagaimana kita nak buat video. Kita kena explore diri kita bagaimana kita nak buat video. Kalau kini tak macam dulu zaman cikgu dulu tak ada telefon bimbit. Kita kalau nak berhubung dengan orang hanya menggunakan public phone. Tapi graduan TVET boleh dapat melalui hanya pembelajaran melalui YouTube sahaja. Jadi di sinilah graduan TVET perlu tahu apa yang dia tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh apa contohnya apabila berada di lapangan perlu bergerak, perlu pergi. Contoh tadi kalau kita ada usaha sama dengan institusi TVET yang industri TVET, maka kita boleh pergi dan membuat kunjung hormat ke industri untuk tahu teknologi apa yang digunakan sekarang. Contoh yang paling ringkas lah, kalau kita pergi servis kereta. Okey, sebenarnya saya servis, contohlah saya servis kereta Perodua. Saya pakai kereta Alza, saya tanya sendiri mekanik itu. Tuan, bagaimana akan datang kan kita dah ada hybrid. Maka dia pun terpaksa memikirkan, betul, saya sendiri pun sedang mengikuti kursus pendek di HQ di mana sekarang kereta keluarannya secara hybrid. Tidak lagi menggunakan karburator. Kalau dulu karburator, sekarang dah elektronik. Akan datang kita dah guna hybrid. Jadi bagaimana mekanik nak baiki kereta ataupun nak servis kereta. Jadi inilah dia kena perlu ada usaha sama dengan industri supaya ilmu tu seiring dengan IR 4.0. Jadi saya harap dapat menjawablah soalan Syafiq Izwan tadi ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih cikgu atas jawapan sebentar tadi. Baiklah, adakah kita sempat untuk menjawab soalan yang kedua? Okey, baiklah. Soalan kedua daripada Ayu Natasha Muhammad Zaimi. Apa pendapat cikgu tentang fresh graduate daripada bidang teknikal ini sendiri yang banyak menganggur? Walaupun banyak kita perkatakan bahawa bidang ini panas, banyak peluang pekerjaan, adakah ini salah graduan ataupun industri yang tidak membuka banyak peluang pekerjaan kepada fresh graduate ini? Jadi, apa peranan institusi pendidikan untuk memastikan graduan ini mudah untuk ke dalam industri? Okey, terima kasih kepada Ayu Natasha Muhammad Zaimi. Soalan ni baik. Bagus sangat. Baik, bagaimana kita nak diterima pakai? Okey, seperti mana keperluan industri tadi, dia ada sarankan 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kemahiran, yang ketiga sahsiah. Kadang-kadang kita hanya mahir tapi pengetahuan kita tak ada. Ada setengah graduan TVET itu dia hanya tahu tapi tak mahir. Dan juga ada juga yang dia tahu, dia mahir tapi sahsiah macam mana pula. Jadi ketiga-tiga komponen ini menjadi kayu ukur kepada industri untuk memastikan dia ambil kita. Paling mudah lah graduan TVET dia belajar dekat IPT, dia nak bidang otomotif lah kata badan otomotif. Jadi dia macam mana nak diterima di pihak industri? Maka dia ni kena tunjukkan masa latihan praktikum itu sendiri. Dia dah kena tunjuk yang dia ni boleh menyelesaikan masalah
sekiranya diberi masalah. Jadi di pihak industri telah memaklumkan ini kepada jawatan kuasa Tibet kebangsaan, di mana keperluan industri. Sebab itu di IPT telah ada satu bagaimana untuk menyelaras supaya graduan Tibet ini betul-betul dapat memenuhi kehendak industri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh ringkaskan di sini, Tibet tu boleh cipta sendiri. Ya, saya ambil contoh lah. Pelajar saya sendiri, dia lepasan Kolej Komuniti Sabak Bernam tahun 2012. Sebab saya ada data. Bila saya ada data, saya boleh cakap. Pelajar ini ambil kursus sijil, pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Saya tanya sendiri dengan graduan ini, apa yang dia belajar? Dia belajar tentang inovasi. Jadi, apabila dia habis 2014, dia graduat sebagai institusi Tibet, macam mana dia nak terima? Dia buka sendiri gerai produk makanan itu sendiri. Dan sekarang pendapatan dia, saya dah tanya baru-baru ini, pendapatan dia mengusahakan sendiri, iaitu pendapatan dia 4,000 ke 5,000 sebulan. Inilah dia. Maksudnya, Tibet itu bukan kita hanya nak ikuti berdasarkan industri, tetapi kita sendiri cipta kejayaan kita sendiri. Baik itu, kita tak rugi dalam bidang Tibet ni, tidak rugi. Kita boleh dapat lakukannya untuk yang masa depan kita. InsyaAllah harap dapat memenuhi jawapan itu. Terima kasih kepada Cikgu Zairi atas jawapan tadi. Nampaknya webinar kita kini sudah berada di penghujung waktu. Masa pun telah menunjukkan pukul 3.53. Jadi saya selaku moderator anda bersama Nur Atika Ashkila pada petang ini ingin mengambil peluang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zairi atas kesudian menjadi ahli panel untuk webinar kita pada petang ini. Tidak lupa juga kepada para hadirin yang hadir yang sudi meluangkan masa dari awal hingga ke penghujung webinar, dan juga segulung tahniah atas usaha pelajar-pelajar SHPJ yang bertungkus lumus hampir 2 bulan untuk menjayakan program webinar ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua. Kami juga ingin memohon maaf atas kesilapan sepanjang mengendalikan webinar pada petang ini. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk-buruk itu datang daripada kekurangan kami sendiri sepanjang mengendalikan webinar. Baiklah, saya akhiri webinar kita pada petang ini dengan serangkap pantun. Harum mewangi si mawar berduri, tumbuh mekar di tepi perigi. Selamat tinggal ucapan dari kami, di lain masa kita bersua lagi. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.